InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita bersama-sama berkumpul dalam satu majlis. Kita susun sama-sama setelah kita solat secara berjamaah, solat tarawih, solat hajat. Kita telah bersama-sama solat isyak tadi. Dan Alhamdulillah berbuka sebagian kita bersama-sama di Al-Jendrami. Apa nama tempat ni? Ni kira Selatan Selangor, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Mari sama-sama kita memulakan majlis kita dengan kita sama-sama mentajdidkan iman kita, mentajdidkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersyahadah. Yang pertama sekali kita akan syahadah 3 kali. Yang pertama, kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meningkatkan iman kita, Islam kita dan ihsan kita, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan amal yang maksimal, iman, Islam dan ihsan. Syahadah kali kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk memaksimalkan amalan kita, sehingga amalan kita ini tidak dapat dikalahkan oleh mana-mana musuh Allah dan musuh Islam. Kita minta kepada Allah supaya Allah jadikan amalan kita itu amalan yang tidak boleh ditewaskan oleh mana-mana musuh Islam. Kalau mereka mendengar, kalau mereka mengetahui, mereka tak boleh buat apa-apa. Kita minta kepada Allah. Dan syahadah yang ketiga, kita minta kepada Allah Taala supaya Allah menerima semua amalan kita sebagai ibadah, sebagai sebahagian daripada ubudiyah kita kepada Allah. Hidupkan kita dengan perjuangan dan matikan kita dengan perjuangan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah, sama-sama kita
panjatkan selawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau boleh yang lelaki depan sikit, jadi mungkin akhwat boleh masuk, boleh duduk tumpang kat sini, kat depan ni. Saya rapat pun tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taqtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cinta, kasih, lebih kamu sayang daripada Allah, Rasulnya, serta berjihad pada jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Puang kasih ikut puang. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ni untuk kita sama-sama berkumpul. Dan insya-Allah pada malam ni saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan perempuan berkenaan satu tajuk yang kita telah berikan, iaitu berkenaan dengan New World Order yang ketiga, yang kita akan sentuh dalam konteks cabaran mukmin, orang-orang yang beriman, dan supaya kita boleh faham hakikat dan realiti yang sebenar. Tetapi bukanlah kita nak cerita perkara-perkara cabaran ini untuk menunjukkan atau menakutkan atau menggelisahkan hati kita, tetapi apa yang nak kita sama-sama sampaikan untuk kita merasai bahawa selagi besar, hebat apa yang Allah berikan kepada kita, ujiannya itu, fitnahnya itu, maka membuktikan selagi kuatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan perkara-perkara yang besar berlaku dalam hidup kita, sama ada yang kita suka atau tak suka, yang kita rasa nak nanti atau tidak, ujian-ujian tersebut, maka menunjukkan Allah yang maha berkuasa mengadakan ujian. Dia jugalah yang maha berkuasa untuk melepaskan kita daripada ujian, menyelamatkan kita daripada bahaya, menyelamatkan kita daripada segala kesusahan. Kalau Allah uji kita dengan kesusahan yang luar biasa, mungkin malam ni kita nak tengok sikit sebanyak kesusahan, cabaran-cabaran tadi yang bakal kita hadapi, maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa untuk memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kekuatan untuk kita dapat menyelesaikan segala masalah. Tentu Allah ada penyelesaian dia. Jadi apa yang penting pada malam ni sempena dengan Ramadan, kita nak kena rasa bahawa segala yang berlaku, wa kulli syai', segala yang berlaku itu bimaqdar, iaitu dengan qada dan qadar Allah. Allah tetapkan. Kita datang sini pun Allah tetapkan. Kita tak plan pun nak datang, mungkin tapi Allah tetapkan. Kita bersama-sama di sini, dan begitu juga kita lihat kita hidup ni pun, kita tak plan kita hidup, tak pernah rancang nak hidup sampai hari ini, tak pernah kita catat mana-mana plan nak hidup sampai sekarang duduk di sini, tapi semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkara yang pertama dalam bulan Ramadan, kita nak rasai kekuasaan Allah, nak rasai kehebatan Allah, nak merasai
Kan, bagaimana Allah ni lah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku dengan pengetahuan Allah. Semua tu ada. Jadi bila kita mendengar sekejap lagi cabaran-cabaran, kita nak ikat ilmu kita itu, pendengaran kita itu dengan perbuatan Allah. Allah yang izin. Perbuatan Allah, Allah yang berbuat. Dan kemudian kita nak ikat dengan sifat Allah. Semua berlaku dengan kudrahnya, iradahnya. Kan, kudrah, iradah, sama, basar, dengan ilmu Allah, semua dengan sifat Allah. Dan semua dengan nama Allah. Ini kita nak tengok. Jadi kita nak tengok ni world order ni, bukan kita tengok dengan pandangan manusia biasa, bukan dengan pandangan mata kasar. Kita nak melihat dengan pandangan hati, basirah. Kita nak melihat dengan pandangan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengizinkan mereka merancang. Wa makaru wa makarallah. Mereka rancang pakatan jahat, Allah juga rancang pakatan jahat untuk mereka. Wallahu khairul makirin. Allah maha hebat perancangan mereka. Jadi sebab itulah dalam keadaan hari ini, alhamdulillah, saya nak umumkan sebagai mukadimahnya pada malam ini. Rupa-rupanya yang mendengar kuliah-kuliah kita ini, alhamdulillah, bukan saja orang Islam, bukan saja orang yang beriman, tapi juga orang yang bukan Islam dan orang yang tidak kenal Islam lagi, yang tidak beriman. Tapi alhamdulillah, baru-baru ini Allah telah membuka hidayah pada salah seorang daripada saudara kita, alhamdulillah, yang berbangsa Cina, yang telah bersama-sama dengan kita baru syahadah 2 hari lepas. Alhamdulillah, saya bertemu dengan dia, ditanya soalan sebagainya, bincang-bincang, dan alhamdulillah dia dah ada kesedaran. Dia mendengar kuliah, salah satunya kuliah yang dia dengar, kuliah yang berkenaan dengan iman, hijrah dan jihad. Jadi orang bukan Islam dengar kuliah iman, hijrah dan jihad, dan akhirnya dia nak jumpa sangat, jumpa-jumpa, bincang-bincang. Alhamdulillah, dia mengecap 2 kalimah syahadah 2 hari yang lepas. Jadi alhamdulillah, kita syukur sebab Allah Taala memberikan hidayahnya kepada mereka yang berfikir, mereka yang hatinya mencari kebenaran. Alhamdulillah. Dia dah baca Quran, separuh daripada Quran dia dah baca. Dia dah baca. Dia tak pandai baca Arab, dia pandai baca bahasa Inggeris. So dia baca bahasa Inggeris. Kita berapa buku surat kita baca dah. Jadi dia dah baca separuh. Saya tanya dengan dia, kamu dah baca Quran? Dia tengok Quran, dia kata dia dah baca Quran. Berapa banyak? Dia kata half, separuh. Ini 15 juz lah kalau kita. Dah baca dah. Terus saya tanya dengan dia, apa yang bila kamu baca, apa kamu rasa? Dia baca ayat Allah. Banyaklah dia sebut cerita. Antaranya dia yakin dengan Allah sebagai Tuhan. Dia yakin dengan Allah sebagai Tuhan. I believe in Allah. Bila saya tanya dengan dia, what is your religion? Dia tak cakap apa-apa. I believe in Allah. Kemudian apa yang kamu cakap dengan Allah? Dia kata, I ask Allah to give me guidance. Jadi bila seseorang tu minta pada Allah petunjuk, hidayah, Allah pasti bagi. Kalau kita minta dengan hati kita, Allah pasti bagi. Jadi saya kata dengan dia, inilah hidayah. Kita dapat jumpa ni, inilah Allah bagi hidayah, jumpa dengan orang Islam, bincang-bincang. Akhirnya saya tanya dengan dia, dia kata, dia cakap, dia kata, sebenarnya kamu dah iman dah, kamu dah Islam dah, cuma kamu tak belajar lagi lah, sembahyang semua tak belajar lagi, tapi dah Islam dah. Kamu nak mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata, it is an honor for me to recite syahadah. Jadi saya pun alhamdulillah, bulan puasa, jadi dia telah masuk Islam, alhamdulillah. InsyaAllah dia akan bersama-sama dengan salah satu daripada sisi kita, dan harapnya kita doalah supaya isteri ni juga mendapat hidayah masuk Islam. Anak-anak ni belum masuk Islam lagi, kita doalah, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita nak sama-sama melihat, tuan-tuan, saya akan cerita cabaran. Bila saya cerita cabaran ni, memang menakutkan. Memang menakutkan. Ada orang buat kajian tentang akhir zaman ni sampai tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana ni? Nak jumpa, nak bincang, nak buat macam mana? Takut. Tak boleh nak tidur. Ada orang buat kajian sampai peringkat lari masuk hutan terus. Ada orang yang buat kajian
ataupun tak kaji pun, dia dengar ceramah, dia mula panik, nak kemas-kemas nak pergi Madinah aja, duduk kat tempat yang aman. Dajjal tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk, tapi tentera dia boleh masuk. Kalau pergi hutan, agaknya Dajjal ada GPS tak? Ada GPS lagi canggih daripada kita, dia boleh masuk hutan. Jadi sebenarnya keselamatan bukan takut pada cabaran, bukan takut pada fitnah. Kita nak melihat fitnah, sekejap lagi saya akan cerita. Kita nak melihat ujiannya, cabarannya, fitnahnya, kita nak melihat dengan basirah, dengan mata hati kita. Kita melihat cabaran tu Allah bagi, tentulah Allah akan jaga orang yang beriman. Supaya bila kita tengok ada cabaran ni, barulah kita tak rasa apa, relax je. Tak apalah, ustaz kata boleh duduk rumah je, baca banyak-banyak, zikir banyak-banyak, dan Dajjal tak boleh masukkan. Jadi rupanya bukan cukup sekadar itu. Baik. Jadi cabaran-cabaran yang kita jangka dengan kebijaksanaan, dengan kemahiran, dengan kajian yang telah dibuat, insya-Allah oleh para ulama kita, dan juga yang kita sama-sama tengok dan baca, kita melihat antara cabaran-cabarannya, antaranya yang pertama nak sebut kat sini dari sudut kata-kata para ulama kita. Saya ingin menjelaskan kepada kamu bahawa apabila iman kamu, Islam kamu, gerakan kamu itu telah dikenali oleh ramai orang, yang oleh musuh kamu, mereka telah memahami bahawa bagaimana kamu ingin bersama-sama dengan iman Islam tadi, maka kamu pasti ditentang dan dimusuhi dengan hebat. Bila musuh Islam berkuasa, dan bila musuh Islam itu mengetahui bahawa orang ni orang beriman, ini orang baik ni, maka kamu akan dikejar, kamu akan ditentang dengan hebat, kamu akan berhadapan dengan kesukaran, pelbagai halangan. Maka pada masa itulah barulah kamu melalui jalan para pendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mula susah, bila hidup kita mula susah dengan ujian-ujian akhir zaman, dan kita bersama dengan Islam, bersama dengan iman, dengan Al-Quran, dengan sunnah, bila kita bersama dengan itu dalam keadaan susah, barulah kita duduk di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita bersama dengan pendukung Islam macam mana zaman sahabat dulu. Kalau tidak, kita masih lagi di tepi-tepi, bermain-main di tepi-tepi. Jadi bila susah tu maknanya kita dah mula masuk jalan Khabab, jalan Sumayyah, jalan-jalan para sahabat dulu yang kena terpaksa sampai peringkat pergi hijrah. Jadi bila kena tu, maka kita rasa aku ni baru nak masuk jalan orang-orang yang dulu ikut Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut sini zaman Rasul dulu ketika sahabat-sahabat mula dapat Islam, susah semua, payah. Nak ucap 2 kalimah syahadah sembunyi-sembunyi, nak sembahyang sembunyi-sembunyi. Sembahyang di rumah Arkam bin Abi Arkam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang umur masa itu dia mengizinkan rumahnya digunakan sebagai pusat Islam, markas Islam. Itu umurnya baru 12 tahun. Bayangkan 12 tahun, umur siapa tadi? Anak jihad. 12 tahun. Umur parah tu dia dah cakap, ya Rasulullah, rumah aku jauh sikit daripada yang lain, jauh daripada lain, orang tak perasan. Ya Rasulullah, boleh buat kat sini. Maka Rasulullah pun pergi ke rumah dia, berkumpul sahabat-sahabat, malam-malam datang dengar. Ada wahyu tak hari ni? Ada wahyu. Bilal datang pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, orang semua tidur. Dia datang jumpa Rasulullah dan jumpa sahabat kat rumah Arkam bin Abi Arkam radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ada wahyu ke hari ni? Ada apa-apa ke daripada Allah? Semua rindu nak mendengar wahyu Allah. Rindu. Sahabat-sahabat rindu nak dengar ayat Allah ni. Nanti-nanti tak sabar nak tunggu malam. Bilal siang tu dia bekerja keras. Contoh Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu, siang bekerja keras, malam dia saya tengok. Selagi tuan ni tak tidur, dia tak boleh gerak. Tuan dah tidur, dah nyenyak, bunyi apa pun tak bangun, tak sedar dah, baru dia perlahan-lahan keluar. Kau pergi ke rumah Arkam bin Abi Arkam, sahabat dia radhiyallahu anhu. Kemudian selepas tu tanya, kalau Rasulullah tak ada masa tu, dia tanya, wahai sahabat-sahabat, tadi ada wahyu apa? Apa Nabi sebut? Aku tertinggal, ceritalah. Kita kata hati rindu nak dengar.
nasihat daripada Nabi, rindu nak dengar Al-Quran. Ini yang berlaku pada zaman sahabat dahulu. Jadi lepas itu sahabat 3 tahun yang pertama, lepas 3 tahun bila dakwah secara terbuka, orang dah kenal ni Nabi, inilah dia tauhid ni sebagainya, maka mulalah cabaran demi cabaran, tentangan demi tentangan. Jadi kita hari ini bila kita berada dalam cabaran nanti di agenda 21 yang mereka nak buat sekarang ni, insya-Allah kita rasa dah cukup dekat dan mereka pun nak isyiharkan pun, maka kita dapati bila kita berada dalam suasana dimusuhi, ditentang itu, maka barulah kita sebenarnya duduk di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kita nak kena genggam di kita, tangan kita ni, kufu aydiyakum, genggam tangan kamu, wa aqimus solat, genggam tangan, sabar, solat. Itu ubat di peringkat awal. Nabi wajibkan semua sahabat-sahabat bangun malam. Semua wajib bangun malam. Malam solat. Minta ke Allah apa yang kamu nak minta. Nampak? Ni suasana sahabat berhadapan dengan cabaran, fitnah. Dan kita akan berhadapan dengan cabaran dan fitnah ini. Maka pelbagai rintangan akan menghalang jalan kamu. Maka pada ketika itu barulah kamu melalui jalan para sahabat, jalan para rasul yang sebelum daripada kamu. Masa ini kamu belum dikenali, maknanya masa ini kita belum lagi, musuh tak sampai lagi lah. Tengok jauh je, KJ cakap jeng je, takat tu, cakap jeng begitu kan, baru takat tu je KJ, dia tak cakap lain kan. Kamu baru melangkah, kita baru nak melangkah, nak kenal Islam, nak kenal tarbiyah, nak kenal dakwah, dan kamu masih mempersiapkan diri untuk perjuangan. Jadi kita masih di medan persiapan. Tuan-tuan, masya-Allah, bila agaknya yang besarnya, apabila kemuncak kita kata kesusahan tu, apabila kesusahan sampai peringkat digital currency, sampai peringkat digital ID, itu yang kita tak lepas. Jadi kita akan cerita lagi. Baik. Jadi antara cabaran-cabaran, ada berapa cabaran? Kita tengok malam ni cabaran dulu. Besok kita tengok macam mana nak hadapi. Dalam kajian-kajian para ulama kita, antara cabaran yang pertama sekali, kejahilan masyarakat. Yang pertama sekali, masyarakat ditipu bulat-bulat. Masyarakat ditakut-takutkan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya ditakutkan. Jadi sebenarnya perkara yang pertama menjadi cabaran umat Islam yang beriman, yang nak bersama dengan jalan Allah ini, ialah jahilnya masyarakat. Nampak macam ada PhD tapi jahil. Saya bincang-bincang, kaji-kaji, renung-renung, teliti-teliti. Saya tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa-rupanya dalam hadis Nabi ini dia ada yang tersurat dan tersirat. Ada yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat ni kita baca, boleh nampak, boleh faham apa itu. Yang tersirat apa maknanya. Jadi ada banyak perkara yang tersirat daripada yang tersurat. Jadi bagaimana Al-Mahdi akan keluar, bagaimana Al-Mahdi akan berbai'ah dengan orang-orangnya, dia ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat, yang kita tahu, dia akan berbai'ah di antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim di depan Kaabah. Itu yang kita tahu dalam hadis Nabi, yang tersurat. Yang tersurat, kita tahu Al-Mahdi akan pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, kan, tak mau jadi ni kan. Kemudian akhirnya dia dipegang oleh para ulama dan para sahabat-sahabat yang ada pada masa itu, akan minta berbaiat, akhirnya berbaiat. Itu yang tersurat. Yang tersirat, ada lain yang tersirat. Hak tersirat ni saya pun tak boleh cakap lah sebab tersirat. Kalau saya cakap tak jadi tersirat. Tak jadi rahsia. Rupa-rupanya ada yang tersirat. Yang tersirat ni lah yang Yahudi pun tak tahu, Iblis pun tak tahu. Dia hanya memberi kepada ulama-ulama yang mendapat mendapat gambaran ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar ulama-ulama itu akan memandu, memimpin ummah Muhammad sallallahu ini yang tersirat. Rupanya yang tersirat tu kita ada kekuatan lebih daripada kekuatan Dajjal. Sebab tu kita menang. Dan kekuatan tu rupa-rupanya bukan kekuatan panah dan pedang sahaja, lebih lagi daripada tu yang tersirat.
Jadi rupanya teknologi ada orang pada orang beriman lebih besar, lebih hebat lagi. Tapi saya tak boleh cakap lah, tersirat kan. Tersurat boleh cakap. Tersurat kan, berlaku lawan pedang, lawan panah. Kita bersibuk lawan pedang, berlatih pedang, panah, pedang, panah, pedang, panah. Rupanya ada benda lain lebih hebat daripada pedang dan panah yang akan Allah bagi kepada kita. Jadi bila masanya kita akan tahu, insya-Allah. Itu contoh kan, contoh. Ya sebab itulah di sini, tetapi masyarakat jahil sehingga mereka ditipu bulat-bulat. Kita akan melihat arus semasa mengikut Dajjal, arus semasa ikut Dajjal, arus semasa akan bersama dengan penipuan-penipuan yang dibuat oleh Lucifer. Ini cabaran nombor satu. Sehingga kita ibaratkan, kalau kita nak berjalan menghala ke barat contohnya, semua orang menghala ke timur, penuh. Kita nak jalan pun susah. Kita bayangkan macam itu. Kita melawan arus, bukan mengikut arus. Kalau mengikut arus, itu dah jadi orang yang ada penyakit aluahan, penyakit hubbud dunia wa karihatul maut. Tapi kita melawan arus. Jadi cabaran pertama ialah kejahilnya masyarakat, sehingga menyebabkan ada di kalangan orang mukmin yang akan diboikot, dibuang keluarga, ditentang oleh keluarganya sendiri, oleh kawan-kawannya sendiri. Ini kejahilan masyarakat. Ini cabaran nombor satu yang akan dihadapi oleh orang yang beriman di akhir zaman. Apabila arus yang ada adalah arus Dajjal, arus Lucifer, Iblis, mereka menguasai media, mereka menguasai semua sekali. Maka pada ketika itu orang yang kita sayang, tiba-tiba dialah yang menentang kita. Jadi apa yang kita nak buat pada masa itu? Nak buat apa? Ketika kita berhadapan dengan keluarga kita yang mungkin menentang kita, kita nak buat apa? Agak-agak nak buat apa? Kalau mak ayah kita sendiri buat apa? Mak ayah sendiri halau kita, buang kita, boikot kita, kita buat apa? Senyum. Ini macam lagu Rehan, senyum. Yang pertama sekali, kita jangan kita lawan mereka, terutama orang Islam. Jangan lawan. Sentiasa positif. Kalau kita ibaratkan orang yang tengah tidur, tengah mamun, tengah khayal, tengah keadaan tak boleh berfikir, sedang disihir, dia tak boleh buat apa-apa, maka kita kena guna bijaksana kita. Yang pertama, kalau saudara kita, keluarga kita, orang yang dekat kita, kawan-kawan kita, kita doakan dia. Jangan bertembung dengan dia. Kita tahu dia tengah ikut arus. Dia tidak ada pelampung, dia tidak ada tali, dia tidak ada anchor. Anchor ni apa? Sauh, sauh nak pegang. Tak ada. Arus kuat. Dia mengikut arus. Semua ikut arus. Hanyut. Kan, tenggelam timbul. Lemas pun ada, mati pun ada, sakit pun ada. Jadi kita ni yang ada sauh, kita ada tali. Tali itu prinsip. Kita pegang dengan prinsip, kita pegang dengan pokok, peluk pokok yang tak gerak oleh arus yang kuat. Kita peluk dia. Pokok itu prinsip yang kita pegang. Maka yang pertama sekali, jangan kita lepaskan prinsip, kita ikut dia. Ni mak ni ayah ni adik-beradik ni kawan baik. Kita lepaskan prinsip kita ikut dia, follow dia, maka kita hanyut dengan dia. Nombor satu, berpegang dengan prinsip. Sebab mereka jahil. Mereka tak tahu apa yang berlaku sekarang ni. Mereka tak tahu, mereka akan merayu. Janganlah ikut orang tu, janganlah ni kumpulan sesat, janganlah, marilah sama-sama ikut ni. Kita ada agama baru. Kita ada agama baru. Agama apa? Millah Abraham, gabungan agama-agama Islam, Kristian, Yahudi. Kita kena bersama-sama dengan arus ni. Kalau tidak, nanti apa orang kata. Jadi yang pertama, bila kita berhadapan dengan kejahilan masyarakat, kita kena tahu saya ada prinsip, saya ada iman, saya ada benda yang saya pegang. Nanti kita akan bincang apa prinsip tu. Kita ada prinsip, kita pegang prinsip tu. Kalau kita kata tali tu, kita pegang tali tu, tak hanyut. Kita terombang ambing tapi masih pegang dengan tali, goyang sana, goyang sini, naik atas ni, arus tolak kita. Kan? Yang lain hanyut dah, hanyut jauh, makin jauh. Dan ada yang maki kita, ada yang hina kita, cela kita, ada yang boikot kita. Kan? Jadi macam-macam. Jadi cabaran yang pertama dari berhadapan dengan kita kata perkara yang akhir zaman ini ialah
Dan arus akan membawa masyarakat kepada kejahilan. Akhirnya kita duduk dalam suasana yang sorang-sorang. Kita tak bersama dengan orang yang dekat dengan kita. Jadi ini antara cabaran-cabarannya. Mungkin keluarga kita sendiri, mungkin kawan-kawan kita sendiri. Ini dah berlaku pun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, ada yang anak bunuh bapa. Perang Badar, ada yang anak bunuh bapa. Jadi kita tengok bagaimana keadaan huru-haranya sampai peringkat macam itu. Pertama, berpegang dengan prinsip. Yang kedua, kita kena doakan mereka. Dan kemudian kita cuba kuatkan diri kita dengan sahabat-sahabat yang bersama-sama tadi. Kena kuatkan diri kita, mantapkan diri kita. Jadi ini contoh. Jadi solusinya kita akan bincang kemudianlah cara detailnya. Yang kedua, cabaran utama, antara cabaran beberapa yang utama tadi ialah penyisihan. Akan berlaku penyisihan oleh ahli agama dan ulama tradisi. Orang-orang yang beragama ini akan terpecah. Antara ulama-ulama ahli agama, quote and quote agama, dengan ulama-ulama yang berpegang dengan tradisi Islam yang sebenar. Al-Islam yang hakiki, Islam yang berdasarkan kepada Quran, hadis, Islam yang tidak bercampur-campur, yang tidak ada bid'ah dan khurafat. Bid'ah ni maknanya apa? Benda yang baru yang dibuat, terutamanya bid'ah yang akidah. Bid'ah akidah. Bid'ah yang dhalalah, yang sesat. Bid'ah akidah ni apa? Kita boleh terima agama lain, itu bid'ah akidah. Kita boleh terima agama lain, akan berlaku perselisihan yang menjadi rujukan. Maknanya sebelum ni kita rujuk orang ni. Tiba-tiba tempat kita rujuk bersama dengan agama baru. Macam mana ni? Orang yang kita pegang ni, orang yang kita sanjung, orang yang kita ikut follow, tiba-tiba tengok bersama dengan agama Milah Abraham. Dengan kopiahnya, dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan kata-katanya yang berasaskan Quran dan hadis, tapi bersama dengan arus. Ini berlaku penyisihan. Maka Allah akan menyisihkan ahli agama yang mengikut arus dengan orang yang tradisi, mengikut Islam yang sebenar, yang asal. Yang mana Islam asal, dia tak campur aduk. Dia tak campur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan kamu mencampur adukkan al-haq dan batil. Famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal. Maka selain daripada yang benar, semuanya sesat. Maka di satu saja, al-Islam, bukan Islam yang bercampur-campur. Jadi lepas ni kita akan nampak Islam bercampur-campur. Kita akan nampak ni. Kita akan nampak Islam yang diberi warna baru, kulit baru. Dan pada masa itulah akan berlaku perpecahan yang mendalam, yang akan memuncak sehingga membawa kepada tuduhan-tuduhan sesat. Akan dikejar, dizalimi, ditangkap, disiksa ataupun dibunuh atas nama agama, atas nama keamanan, atas nama menjaga toleransi dan persaudaraan. Atas nama agama, dibunuhnya orang iman. Atas nama keamanan, dibunuhnya orang beriman. Atas nama orang yang nak pelihara dia punya akidahnya, dia kata nak jaga persaudaraan, toleransi, maka dibunuhnya, ditangkapnya, diseksanya orang-orang yang beriman tadi. Jadi cabaran kedua, kita akan berhadapan dengan orang agama yang tak ikut agama. Yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara penjenayah yang berat, yang besar di bawah langit Allah pada satu ketika nanti ialah para ulama usu' dan umara usu', umara dunia, ulama-ulama yang jahat, dan umara yang dunia, yang mementingkan dunia. Jadi yang kedua, bukan saja masyarakat jahil, orang yang cerdik pun pecah dua. Mungkin masa tu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang macam tu. Jadi ini cabaran. Masa tu apa kita nak pegang? Siapalah saya nak cakap dengan dia kan? Kita ni siapa sangat? Apa dia kan? Jadi
Pada masa itu istilah digunakan jumhur. Istilah digunakan jumhur. Kita kena ikut jumhur. Sebenarnya jumhur tu demokrasi, ikut majoriti. Dalam Islam kita bukan ikut jumhur, walaupun asalnya memang jumhur, tapi dalam Islam kena ikut al-haq, kebenaran. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ikut Al-Quran, apa Al-Quran kata, apa sunnah kata, hadis Nabi kata, apa ijma' ulama' kata, apa ijma' sahabat kata. Apa yang dikatakan oleh sebelum ni, bukan dikatakan oleh kan orang-orang yang nak ikut politik, kepentingan politik, nak ikut arus, kepentingan arus, nak ikut dunia. Jumhur dia guna dah ada dah sekarang. Kita kena ikut jumhur, betul. Kalau nak ikut jumhur kan, tentulah Kristian tu yang menang sebab dia ramai daripada kita. Kalau ikut dia, kalau ikut jumhur, tentulah yang sesat tu lebih ramai. Baik. Yang ketiga, cabaran kita cuba bayangkan dia punya senario. Buka TV, forum perdana, gini, tak sama dengan kita. Buka radio pun begitu, buka TV pun begitu. Cara ni fatwa ni begitu semua. Dahlah masyarakat semua bersama dengan mereka kan. Jadi yang jahil pun dia, yang cerdik pun nampak dia, yang tak cerdik minoriti. Jadi ini cabaran ketiga tu. Kemudian cabaran yang ketiga ialah golongan kejahatan, golongan al-malak, kejahatan golongan yang memimpin, pembesar, pemimpin, pihak berkuasa yang terikat dengan kepentingan Dajjal. Jadi pihak berkuasa tak semualah, yang terikat dengan kepentingan Dajjal, kepentingan syaitan. Maka golongan al-malak ini, golongan pemimpin ini akan menjadi musuh kepada orang beriman. Ini cabaran. Jadi cabarannya sebab dia dikuasa. Dia ada kuasa, dia ada pengaruh. Dia ada kuasa, dia ada pengaruh, dia ada apa yang dia nak buat kan. Jadi mereka terikat dengan kepentingan Al-Masih Dajjal, tentera Dajjal, syaitan ataupun syayatin. Sama ada kerana kepentingan duniawi mereka nak kepentingan nak selamatkan dia punya pangkat dia punya gaji dia, ataupun kerana ilmu yang telah disesatkan, dia memang dah tersihir dengan ilmu yang dia belajar kan. Daripada kecil lagi dia dah belajar dah, inilah dia sains lebih penting, lebih besar daripada Al-Quran. Sains lebih besar daripada hadis. Ini yang dia dah belajar. Jadi dia dah tersihir dengan perkara tersebut. Dan mereka menggunakan media dan kuasa untuk mengepung dan menghabisi mereka yang beriman, pejuang-pejuang kebenaran. Jadi mereka akan menghabisi mereka yang beriman. Ini mereka punya perancangan tapi Allah adakan, Allah hadir. Kita jangan rasa kan, kita nampak mereka berkuasa, kita nampak mereka lah yang maha berkuasa kan. Yang maha berkuasa ialah Al-Malik kan, Allah kan, yang menjadi raja kepada segala-galanya. Sebab tu tuan-tuan dan puan, bulan Ramadan ni kita nak zikir, kita nak berfikir, kita nak solat, kita baca Quran, sampai kita rasa Allah yang berkuasa. Sampai kita rasa Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, Allah bagi rezeki, Allah yang maha kuat. Kita nak rasa tu. Sebab bila sampai besok, satu ketika pembesar-pembesar yang terikat dengan Dajjal, dia akan gunakan kuasa dia. Dia akan menakut-nakutkan manusia. Kita ni akan diugut, diancam. Mungkin ada di kalangan kita yang akan ditangkap, mungkin ada di kalangan kita yang akan dihukum, tak tahu ya. Kalau zaman sebelum ni, ulama-ulama ditangkap dulu. Semua ulama ditangkap. Semua ulama ditangkap. Dia boleh ditangkap ulama ni. Sebab ulama akan memimpin, ataupun pemimpin orang yang beriman. Dia akan cari. Jadi kita lihat di sini kejahatan golongan al-malak. Dia akan menjadi arus juga yang ketiga, cabaran yang kita akan hadapi. Jadi mereka akan menggunakan segalanya. Mereka ada media, mereka ada kuasa, mereka ada pengaruh, apa lagi, semua dekat dia. Baik, saya tanya, nombor 3 ni nak buat macam mana?
Secara umum lah. Tanya? Oh, hijrah. Yang ketiga ni lah ujian yang akan menjadikan kita ni benar-benar menyerah kepada kerajaan Allah, menyerah kepada kuasa Allah. Dan masa itulah kan, zikir yang paling utama apa dia? Antaranya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pemelihara aku, cukuplah Allah sebagai yang melindungi aku, cukuplah Allah sebagai yang memberikan kemenangan kepada aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini zikirnya para rasul, antaranya Nabi Ibrahim AS. Ketika nak dicampak ke dalam api, diikat, nak dicampak dalam api, rajanya Namrud, kerajaannya bersama dengan raja, semua rakyat bersama dengan kerajaan, semua. Dia seorang dia, ya Ibrahim AS. Depannya api setinggi 4 tingkat bangunan. Api dia letak ke atas, nak diterjunkan dia ke dalam api. Maka ketika itu kan, hanya dia bersama api, dan hatinya, lidahnya, fikirannya tak tengok lain dah, tak ingat lain dah. Ketika dia dikongkong oleh kuasa yang besar dikelilingi tadi, Namrud tadi dengan kerajaannya, dikelilingi oleh rakyat yang bersama dengan kerajaan Taghut tadi, hatinya ada kata hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang jaga aku, cukuplah Allah yang pelihara aku, cukuplah Allah, cukuplah Allah. Jadi bila kita berhadapan dengan kuasa Al-Malak ni, sebab tu tak ada lain dah, tak boleh buat apa dah. Ada yang kena tangkap, ada yang kena seksa, ada yang kena bunuh, kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Masa tu kita takut tak agaknya? Takut tak agaknya? Agaknya takut tak tuan? Hati kita, perasaan kita, fitrahnya mesti takut. Tak takut? Mesti perasaan berdebar-debar, kena gari, kena apa. Duduk berdiri dekat depan mahkamah dia, mahkamah Dajjal. Dajjal kata apa? Kamu dihukum kan bakar sampai mati. Dihukum bakar, contohlah kan. Memang tak nak kena bakar ni. Kalau kita beriman dengan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang pelihara aku, cukuplah Allah yang jaga aku, cukuplah Allah yang lindung aku, cukuplah Allah, Allah cukuplah, lain tak perlu, lain tak perlu dah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim AS, datang kepada Nabi Ibrahim AS, nak tolong, ya Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan aku? Perlu apa-apa? Ibrahim tanya, adakah Allah arahkan kau datang sini? Tu cakap dengan aku ni, tak, aku tak sampai hati tengok kau ya Ibrahim. Cakap aja, datangkan hujan, padamkan api ke, datangkan ribut, terbang bawa tempat lain ke, boleh tak Ibrahim? Daripada Jibril nak buat, biiznillah, boleh. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Dia kata, tak apalah wahai Jibril, sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan aku, Allah Maha mengetahui keadaan aku pada masa itu, dan cukuplah Allah yang menjadi pelindung kepada aku. Nampak? Ini Nabi Ibrahim AS. Ini Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan kerajaan Namrud, Al-Malak, golongan yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, dengan rakyat semua bersama dia, yang cela, yang hina, yang laknat, yang kutuk Ibrahim, semua satu negara kutuk dia. Engkau ni apalah Ibrahim, begini-begini, engkau ni tak bodoh, macam-macam. Dia kutuk, dia cela dengan celaan rakyat, celaan keluarga dia, celaan kawan-kawan yang pernah dia berkawan. Namrud, pembesar-pembesarnya semua nak bunuh dia. Dia halayak ramai. Dia bukan nak gantung dalam penjara seorang-seorang. Tak, dia nak bakar, dia halayak ramai. Ketika itu tidak ada seorang pun bersama dengan Ibrahim AS. Maka datang Jibril, ya Ibrahim, engkau nak apa? Aku boleh datangkan hujan, aku boleh tolong terbangkan ke apa? Apa engkau nak ya Ibrahim? Aku boleh bawa, boleh buat, insya-Allah. Ibrahim kata, cukuplah Allah sebagai pelindung aku.
cukuplah Allah yang memelihara aku. Ini iman orang yang berada dalam keadaan tertekan, terkepung, dalam keadaan susah dari al-malak. Semua orang melawan dia, dia seorang dia sahaja. Maka ini cabaran yang bakal dihadapi oleh orang beriman. Sekiranya golongan-golongan pembesar tadi, pemimpin tadi, dia dah terikat dengan Al-Masih Dajjal. Sebab tu kita sebelum berlaku benda-benda macam itu, kita kena biasakan diri kita. Zikir ke Allah, minta ke Allah, nak rasa Allah Maha berkuasa. Cukuplah Allah sebagai pelindung aku, cukuplah Allah yang memelihara aku. Kan? Cukuplah Allah yang berikan kemenangan kepada aku. Kita kena biasakan zikir ni. Sehingga kita benar-benar sebati dalam hati kita, dalam pemikiran kita, bahawa segala yang berlaku ni semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Tak ada satu pun yang tidak apa kita kata, tidak ada satu pun yang tak sengaja. Semuanya Allah susun berlaku. Maka kita tenang berhadapan dengannya. Sebab tu hari ni tuan-tuan puan-puan, saya nak tanya kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, saudara sahabat saya sekalian, kita rasa tenang tak hari ni? Kita rasa tenang tak? Tenang sebab apa? Baru lepas buka puasa je kan. Hari ni makan sedap, kuah lemak, apa namanya, labu masak lemak kan, campur dengan ikan goreng kan. Ada apa nama, sambal belacan, ada sambal asam lagi, ada tempe goreng tepung, sedap ni. Boleh buka restoran lah, memang sedap. Tahniah lah kaum ibu. Masak, rugi siapa tak datang Selangor Selatan malam ni. Rugi, sedap minum. Saya tambah 3 kali. Tak pernah tambah 3 kali. Tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit. Tapi tambah 3 kali tambah. Tak pernah. Tahniah lah Allah bagi. Sedap, makan sedap. Jadi kenapa tenang? Sebab ada tempe goreng. Tenang kat situ kan. Tenang, ada labu masak lemak kan. Kita tenang kat situ, tenang kat makanan. Tak jadi. Sebelum puasa semua dah gini kan, tak tahan. Bila dah buka puasa, tenang dengan makan, tak jadi. Kita nak tenang bersama perasaan Allah yang berkuasa, Allah yang pelihara aku, Allah yang bagi rezeki ke aku. Nak tenang macam tu, baru betul tenang dengan iman. Nak rasa Allah yang bagi aku hidup sekarang ni, Allah yang bagi segala-galanya. Nak rasa tu. Jadi bila Dajjal datang besok dengan Al-Malak dia, dengan dia punya pemimpin dia yang jahat tu, masa tu kita dah ada Allah bersama kita dalam hati kita ni. Sehingga kita boleh sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita boleh sebut ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni luar biasa tau. Yang kita dah cerita dah kisah zikir ni. Luar biasa dah zikir ni. Kalau tuan-tuan kena nyaya, baca zikir ni, cukup lah. Katakan kita kena nyaya apa? Orang rampas kita, hak kita, kita kena nyaya kan. Kita tak payah fikir nak balas apa. Tak payah fikir nak celakakan dia ke, nak cela dia ke, nak laknat dia. Tak payah. Cuma sebut je hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maknanya apa? Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai pemelihara aku, pelindung aku, memberi kemenangan kepada aku. Cukuplah Engkau. Mari kita serah urusan pada Allah. Masa tu Allah akan balas. Kita serah ke Allah, Allah akan balas. Kita tak payah sebut ya Allah, Engkau accident dengan dia, tak payah. Ya Allah, Engkau bankruptkan dia, jahat sangat. Jual kuih mahal sangat ni, ya Allah jual kuih kan. Tak boleh lebih kurang, sedap kuihnya kan. Kita nak beli duit je sikit. Ya Allah, jahat dia ya Allah kan. Bankruptkanlah dia kan, contoh kan. Jangan, tak payah doa keburukan. Cukup kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila kita kena aniaya, minta ke Allah, ya Allah, aku serah ke Engkau ya Allah, urusan Engkau. Aku serah, aku sabar, aku redha. Sebab Engkau izin benda itu berlaku. Sebab Engkau izin benda itu berlaku. Ini kehendak Engkau ya Allah. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita minta ke Allah, maka Allah akan balas apa yang selayaknya pada dia. Tak payah kita minta keburukan, jangan. Sebab tu salah satu daripada dosa hati ialah iradatus syarr. Kita mempunyai kehendak jahat, niat jahat pada orang. Itu dosa. Dalam hati kita
Ada kita dengki dengan orang ke, tak suka orang ke, tiba-tiba kita kata dengan dia, ya Allah, kan, hapuskan dia ke, ya Allah, kan, kau jatuhkan dia, Allah, belanggarlah, biar belanggarlah, mati terbakar ke apa ke, kan, ya, kan. Bila kita doa tak elok tu, dosa. Iradatul syar dipanggil. Berkehendakkan keburukan berlaku kepada seseorang. Jangan kita buang perasaan buruk kat orang, jangan. Jahat macam mana pun, kan, dia sakitkan hati, kan. Nanti saya ada satu pengumuman untuk akhir raya, jeng jeng jeng, kan. Macam itu, kan. Macam bagus saja ni, malah sakit hati, kan. Kalau kita tak apa. Kalau orang yang dah terkena macam-macam, contohnya dah sakit FE ke apa, kan, sakit hati tu. Saya dah jumpa dah kan, dia maki je, macam bagus je, jeng jeng jeng, apa benda jeng 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 ni, gitu kan. Dia marah, kan. Saya kata sabar. Hasbunallah ni'mal wakil. Tapi kita kena belajar dari sekarang. Jangan tunggu bila dah kena baru nak terantuk, kan, baru nak, kan, terlentang, baru nak terasa. Jangan, sekarang. Siang-siang nak bila kita nak rasa diri kita susah nak buat, orang jahat buat kat kita, bila kita rasa macam putus asa, banyak susah sangatlah nak dapat sesuatu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku serahkan Engkau lah. Kau nak bagi aku baik pun aku terima, kau nak bagi aku buruk pun aku terima, kau nak bagi aku yang aku suka pun aku sabar, aku syukur, kau nak bagi aku tak elok pun aku sabar, aku redha. Minta kat Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cabaran kita yang ketiga, kejahatan golongan al-malak yang akan terikat dengan kepentingan Dajjal, yang akan menggunakan jawatannya, kuasanya, pangkatnya, menggunakan segala media untuk mengepung dan menghabisi mereka yang beriman. Jadi bila sampai waktu tu, kita dah tak ada apa dah. Kita tak rasa dah kita ada kekuatan. Sekarang pun sebenarnya kita rasa, patutnya kita rasa tak ada apa-apa dah, sekarang pun. Tapi masa tu baru terasa sangat. Nak keluar rumah pun tak boleh, nak pergi sana tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Baik, saya akan sebut nanti. Jadi maknanya kita serah ke Allah. Yang keempat, akan berlaku kekangan-kekangan oleh kerajaan dunia dan kerajaan lokal terhadap pergerakan kita, pergerakan kamu, orang beriman. Jadi akan berlaku kekangan, nak buat ni tak boleh, nak buat tu tak boleh. Tadi kejahatan-kejahatan dalam bentuk ni, yang sekarang kejahatan dalam bentuk benda yang dipaksa ke atas kita. Contohnya akta-akta zalim yang dipaksa akan dilaksanakan. Contohnya pindaan akta 342 yang nak dibuat tapi tak jadi. Sekarang ni di Australia berlaku. Sekarang di Australia, contoh seorang tu sakit. Bismillah. Seorang tu didapati sakit. Sakit apa? Sakit COVID-19. Kemudian dia sakit, orang yang keliling dia yang tak sakit cek PCR test ke ataupun RTK ke, negatif. Pun dia bawa sekali di kuarantin. Ditangkap, diasingkan. Ini sekarang berlaku. Dia lawan, tak mau, saya tak sakit, kenapa saya dikuarantinkan? Apa salah kuarantin saya kuarantin kat rumah? Kalau kena kuarantin kat rumah kan, apa salah? Tak, ditangkap, bawa masuk ke satu tempat yang telah ditetapkan, tempat pengasingan seperti penjara. Duduk kat situ. Maka lawan, akhirnya dia didakwa pula. Padahal asal tak sakit pun. Jadi akta 342 dah berjalan kat tempat lain, tempat kita dalam proses kalau berlaku pindaan tersebut. Kemudian akta 775 yang telah pun diluluskan, apa dia? Akta perubatan tradisional dan complementary, juga duduk di bawah KKM. Jadi KKM dia nak semua benda-benda semua dia nak. Anak-anak kita kena apa? Kena sawan ke, kena apa kan, contohnya nak baca Fatihah kat dia. Kalau dia ada kat situ, minta maaf, kamu menyalahi akta 775, tak boleh. Kena dapat izin dulu. Kita baca, Ustaz tolong doakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ambush aktiviti memberi rawatan tanpa permit. Akta 775 dah lulus dah. Ini kita tak tahu pun, ramai tak tahu kan.
Air yang telah dibacakan 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim, baca 30 juz kan, letak dekat kedai kan, dikatakan sebagai jualan, boleh didenda sampai RM1,000. Tak boleh. Hanya Akta 775. Satu peringkat mereka akan menghalang. Kemudian baru-baru ni KJ sebut tentang kualiti air. Akta air pula. Ini tak start lagi, tak mula lagi, tapi dia sebut dah. Kita mendapati air ni tak elok lah, bagaimana sebagainya. Maka kita nak kena masuk ke dalam air itu campuran-campuran tertentu supaya air itu berkualiti. Sudah. Air ni nak campur-campur apa lagi? Air Zam-Zam dah tak boleh dah. Dah tak boleh dah sekarang. Dia akan ada besok akta air pula. Siapa yang nak jaga ni? Bukan menteri apa namanya alam sekitar, menteri KKM juga. Saya pun menteri kesihatan lah. Kemudian akta racun. Akta racun di antara dadah dan ubat tradisional. Pernah ditegur oleh DG, kamu makan habatus saudah tu ada ni ke? Bukti ke apa ke? Ataupun silap-silap dia boleh buat mudarat racun. Sudah. Jadi akta racun juga boleh dimanipulasi kalau dia nak manipulasi lah. Akta makanan, mungkin akan ada akta makanan. Makanan ni tak boleh, makan ni boleh. Kemudian di samping itu akta nisara, disara, akta tentang security, ekonomi, Global Pandemic Treaty, GPT, Global Pandemic Treaty, satu perjanjian global yang mana kuasa ketika negara dilanda pandemik dan dilanda bencana alam akan diberi kepada orang tertentu yang bukan Malaysia, tak semestinya, mungkin United Nations, mungkin ke Menteri Kesihatan juga, sampailah kepada akhirnya akta Central Bank Digital Currency CBDC, iaitu semua akan ada kewangan yang satu, Central Bank tu, satu currency digital, dan sampai kepada Digital ID, Digital ID. Semua orang kena ada ID. Lepas tu Universal Basic Income, kita akan ditentukan pendapatan kita, tak payah kerja pun tak apa kan, akhirnya kita akan bagi gaji. Tapi gaji nak beli makan apa sebagainya, makan semua kena ikut apa yang dia nak. Contohnya makan daging yang begini, daging yang begitu dan sebagainya. Jadi kita akan berada dalam satu suasana sebagaimana contoh tadi Nabi Ibrahim berbanding dengan Namrud. Nabi Ibrahim berlawan dengan Namrud contohnya. Kita individu dengan raja ataupun kerajaan dan sebagainya. Musa dengan Fir'aun, macam Musa dengan Fir'aun. Isa dengan kerajaan Rom. Isa dengan kerajaan Rom contoh. Jadi kita akan berdepan dengan suasana yang macam itu. Suasana yang macam itu. Jadi ini adalah suasana Dajjal menguasai. Ketika Dajjal menguasai, maka dia akan menyebabkan kita ni berhadapan dengan berbagai kesusahan. Contohnya cubaan untuk Nabi Isa ketika diuji dengan kerajaan Rom. Bayang-bayang, baginda telah dikejar, difitnah. Dia mula-mula fitnah dulu. Fitnah, ni ajaran tak elok, ni ajaran sesat ni. Nabi Isa ni ajaran sesat. Lepas tu dikejar, diburu, dan kemudian nak dibunuh, ditangkap, dibunuh dan disalib. Tapi Allah izin Nabi Isa diselamatkan. Mereka tipu dengan agama yang baru. Maka setelah itu tiba-tiba ada seorang bernama Saint Peter menjadi Pope yang pertama. Dia seorang Yahudi daripada Roman Empire, menyatakan bahawa dialah Al-Hawariyun, orang yang dekat dengan Nabi Isa. Maka dia pun digelar sebagai orang yang membawa agama yang revive, revive agama yang baru, dipanggil Peter the Rock, Simon Peter, Simon, macam-macam lah gelaran dia. Disebut sebagai salah seorang daripada 12 orang kan, Ansarullah ni Al-Hawariyun, pembantu Nabi Isa. Akhirnya dia membawa ajaran yang sesat. Jadi macam mana nak kalahkan Nabi Isa ni? Dia tak boleh kalahkan Nabi Isa, sebab ajaran yang benar ni dia akan berkembang. Itu fitrah. Ajaran Islam akan berkembang, fitrah. Bila saya bersama-sama dengan saudara baru, saya tengok wajah dia, tengok ni orang yang mencari
Allah ini dalam diri dia tu ada satu perasaan nak mencari Tuhan, perasaan merasakan yang ini benar, yang ini tak benar, maka dia berfikir, maka Allah berikan dia pada guidance, hidayah pada dia. Jadi agama fitrah dia akan berkembang. Jadi Rom macam mana nak kacau agama yang berkembang ni, dia buat satu agama baru, agama sesat yang disebut sebagai Christ, agama Nabi Jesus lah dia kata itu. Maka Saint Peter ditugaskan untuk menjadi Pope. Jadi Pope yang pertama Saint Peter. Dan akhirnya dari situlah dia menyesatkan ramai orang. Jadi samalah macam kita ni, besok ada agama baru juga. Akan ada agama baru, Millah Abraham. Sebab tu benda ni kita sebar-sebarkan. Kenapa? Kerana bila sampai besok datang agama baru tu ke Malaysia, rakyat dah tahu dah, rakyat dah kenal dah. Fatwa mengatakan Millah Abraham ni sesat, memang dah ada dah. Tiba-tiba besok dia akan dia kata tak sesat pula. Jadi nak sebut kes tu. Sebab tu mereka akan gunakan ini. Jadi ini antara cabaran dia. Sehingga mereka yang tak ikut dikatakan sesat. New World Religion. Kemudian selain daripada itu, nak sebut kat sini yang penting juga tuan-tuan ialah tindakan pihak-pihak yang berkepentingan. Rupa-rupanya bila kita tengok balik apa yang ada dalam deep state di negara kita contohnya, maka di belakangnya ada tycoon, di belakangnya ada toke-toke besar, toke-toke kartel, mafia. Jadi rupanya di belakangnya ada toke kartel dan mafia yang pegang kepala dan tengkuk pemimpin-pemimpin tadi. Dia ikut aja, dia takut. Maka mereka ini, pihak yang berkepentingan akan menghalang kegiatan-kegiatan dakwah, tarbiyah, pendidikan dan sebagainya. Ekonomi dia akan menghalang. Melalui siapa? Pemimpin yang mengkhianati bangsanya, agamanya, negaranya. Pemimpin yang telah dibeli, pemimpin yang telah termasuk perangkap dalam pakatan jahat. Jadi pemimpin yang jiwanya rendah. Jadi ini adalah pemimpin yang penakut. Semua peringkat daripada yang tertinggi sampailah kepada yang paling rendah sekali dalam satu organisasi kerajaan itu. Kerana dunia yang sedikit, maka tycoon and kartel, mafia menjadi VVIP untuk New World Order. New World Order akan datang ni, yang jadi VVIP siapa? Bukan lagi ulama'nya ke, umara'nya ke, ataupun yang soleh tadi ke, ataupun raja, sultan, tak, tycoon, toke-toke besar. Dan mereka sebenarnya berhajat bersama-sama dengan Dajjal tadi untuk memadamkan cahaya Allah. Yuridullah an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadam cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya. Jadi Allah akan menangkan orang beriman sekalipun orang kafir tidak suka. At-Taubah ayat 32. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sebab kat sini pengalaman ujian kita melihat pada masa akan datang kita akan terlibat dalam satu suasana yang agak susah. Bukan saja bencana alam, bencana ekonomi, bukan saja bencana kesihatan, pandemik, bukan saja bencana-bencana yang ada, maka kita akan berhadapan dengan ujian-ujian berbentuk dikawal, dikontrol, dikuasai pergerakannya dan sebagainya. Maka di situlah kita lihat apabila sampai satu waktu kemungkinan orang beriman hartanya akan dirampas, kerjaannya akan dipecat, rumahnya akan digeledah, mungkin juga akan ditangkap, dihalau, diusir, dan mungkin juga dipenjarakan dan dibunuh. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan ujian daripada Allah. Jadi kita ingat, kita ni boleh cakap saya beriman, saya Islam, tapi lepas tu kita tak diuji. Sesungguhnya Allah akan uji. Jadi pada malam ni kita nak kena rasa bahawa cabaran-cabaran mukmin pada masa-masa akan datang adalah satu cabaran yang real, yang besar. Kita jangka mereka akan melaksanakan digital currency sepenuhnya di pertengahan 2024. Selepas digital currency, mereka akan buat complete digital ID, complete control.
Bila mereka buat digital ID, maka akan sampai waktu mereka akan kontrol income dan pendapatan serta pergerakan umat. Maka pada ketika itulah kita akan dapati kehidupannya sangat susah. Dijangka di Malaysia pertengahan 2024 akan complete 100% di bawah digital currency, digital ID. ID ni dia akan masuk dalam tangan kita. Dia akan masuk, dia tak ada dah kad pengenalan and driver license semua tak ada dah. Dia akan masuk sini. Jadi telah pun diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri ke? Datuk Hamzah Zainuddin. Itu juga telah diumumkan oleh Menteri Keuangan Zafrul. Dia dah sebut tahun ni. Tetapi bila kita tengok dia punya perjalanan tu, kemungkinan besar mereka rancang, mereka dah tulis dah dalam dia punya target tu, pertengahan 2024. Jadi kita tengok sebenarnya 2024 tu sasaran mereka. Jadi kemungkinan besar akan berlaku sesuatu yang besar pada masa itu. Mungkin dia punya raja akan keluar. Mungkin kita akan berdepan dengan Al-Masih Dajjal ataupun Al-Malhamah Al-Kubra pada masa itu, apabila umat dunia tidak boleh nak bersama, dikontrol semua. Maknanya kita dah tak boleh gerak dah. Nak gerak sikit pun dia akan buat macam-macam. So sebab tu tuan-tuan puan-puan, maka kita ada kurang lebih 2 tahun ataupun setahun lebih sikit untuk mempersiapkan segala perkara yang kita sebut tadi daripada berlaku. Jadi insya-Allah solusinya dah ada. Nabi dah sebut, dah tunjukkan kepada kita. Solusinya bukan masuk hutan. Solusinya bukan kita bertindak di luar batasan. Kita bukan bertindak di luar batasan. Solusinya bukan kita mengganas, bukan. Solusinya Rasulullah SAW sebut dah dalam dia punya kajian dan dia punya hadis-hadisnya. Dan insya-Allah kita akan bincangkan dalam kelompok-kelompok kita yang kecil, dan insya-Allah kita akan susun sesama kita. Dan di samping itu insya-Allah esok kita akan sambung lagi lah. Sambung bagaimana kita ingin berlindung, bagaimana kita akan berlindung daripada keburukan cabaran ataupun fitnah Al-Masih Dajjal. Kita akan bincang, insya-Allah kita akan sambung pada esok. Kalau diizinkan Allah, kita akan buat esok malam. Jadi untuk malam ni saya cuma nak gambarkan, marilah sama-sama menjadikan Ramadan yang ada pada hari ini, sisa-sisa Ramadan yang ada pada hari ini, sebagai satu wasilah, satu jalan untuk kita membina kekuatan kita dengan Allah. Kita ada, ini malam yang ke-19 kalau Malaysia malam 19, kalau Indonesia mungkin yang malam 20, ada puasa awal. Mungkin ada sebahagiannya malam yang ke-18, dia terpulanglah malam berapa pun. Jadi kita hanya ada lebih kurang sehari atau 2 hari sebelum masuk malam 20. Jadi oleh itu kita manfaatkan malam ni, malam esok, kalau boleh kita perbanyakkan taubat. Banyakkan taubat, buat solat sunat taubat, kan? Sungguh-sungguh kalau boleh kita menangis ke Allah, minta Allah ampunkan dosa kita. Maknanya dalam sehari 2 ni kita sungguh-sungguh minta Allah ampunkan dosa kita. Kita ingat dosa kita, kita menyesal apa yang ada pada kita tu, kita minta Allah ampunkan. Dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita istiqamah dengan taubat. Kalaulah dalam sehari 2 ni kita tak boleh bertaubat, tak boleh benci, tak boleh menyesal dengan dosa kita, susah kalau kita nak benci dan menyesal di luar daripada Ramadan. Ni masa malam-malam Ramadan ni kita kena cuba. Ya, sebab tu perbanyakkan istighfar, perbanyakkan taubat. Jadi mudah-mudahan bila kita masuk ke 10 yang terakhir, sungguh-sungguh kita memperbaiki kualiti kita. Sebab apa memperbaiki kualiti? Kerana di 10 yang terakhir Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kita tadi, dan dimasukkan kita dalam syurga tanpa hisap, bebaskan kita daripada azab neraka. Maka 10 yang terakhir ni ialah saat-saat untuk kita memperbaiki amal kita, memperbaiki taubat kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki jihad kita, memperbaiki segala perkara yang ada dalam hidup kita ni. Ini 10 terakhir. Sehingga apabila kita bersungguh-sungguh memperbaiki amalan kita, taubat kita, menyesal sebagainya tadi, maka mudah-mudahan di akhir kita kembali kepada fitrah,
barulah kita layak untuk menyambut Aidul Fitr. Aidul Fitri, Aidul Fitri. Baru layak nak sambut hari raya. Bila kita dah kembali kepada fitrah, Allah SWT akan melepaskan kita daripada azab neraka dia. Allah lepaskan daripada kemurkaan dia. Jadi 10 yang terakhir, bukan saja kita nak perbaiki taubat kita, solat kita, ibadah kita, nak memperbaiki hubungan kita dengan dakwah, tarbiyah, jihad tadi, maka kita nak tingkatkan lagi kesungguhan sehingga menyebabkan rahmat Allah, barakah Allah, Allah berikan kepada kita. Jadi daripada situlah mudah-mudahan kita terpilih untuk kembali kepada fitrah, kepada asal kita dilahirkan bersih, dan akhirnya akan masuk dalam golongan yang terselamat daripada azab, daripada neraka Allah. Tapi nak kena mula dengan malam ni, sehari dua ni, nak dapat Lailatul Qadar ni, sehari dua ni kita kena minta ampun ke Allah. Masing-masing ingat tak dosa masing-masing? Mesti ingatnya. Siapa yang tak ingat dosa tu maknanya lalai lah sangat tu. Dosa banyak sangat dosa kita ni. Saya tak ada dosa lah. Saya fikir saya tak ada dosa. Yang saya ingat tarawih, baca Quran, zikir, tidur, makan pun baca bismillah. Tak ada dosa. Yang kita, bila kita rasa kita tak ada dosa kita rasa kita tak ada dosa tu, itulah dia lalai, ghaflah. Ada dosa, semua ada dosa. Kalau tak ingat ada dosa, minta ke Allah, ya Allah, dosa yang aku tak ingat, ya Allah. Kita tak ingat, Allah ingat. So minta ampun ke Allah, minta sungguh. Kalau boleh menangis, menangislah. Ni malam, besok, besok pagi, besok hari, siang hari, minta balik. Dan bila tu mudah-mudahan bila kita dapat ingat balik, menyesal tadi, masuk 10 akhir, kita pertingkatkan lagi. Itu maknanya kita jiddiyah, kita tingkatkan lagi kesungguhan kita dalam amalan kita, dalam kita nak jauh dosa tadi. InsyaAllah hari terakhir kita akan dapat kembali kepada fitrah, InsyaAllah. Dan orang yang dapat kembali fitrah tu, tuan-tuan dan puan, akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jumpa insyaAllah dengan Lailatul Qadar. Jadi bila kita jumpa Lailatul Qadar tu, mintalah ke Allah, jangan lupa nama saya lah, sebut sekali. Nur Azman. Kalau tak ingat, kalau tak ingat Nur Azman, ingat. Tolong sebut nama. Kokoklah malam tu nampak benda yang luar biasa Allah buka kan. Tiba-tiba atap rumah kita tak ada atap, nampak langit aja. Langit, kenapa tak ada atap ni? Kan, langit aja. Malam tu sunyi je, tenang aja. Tenang je, tak ada punya anjing ke cengkerik-cengkerik. Macam mana ada cengkerik kan? Malam semua cengkerik pun tidur, relax. Cengkerik pun tak bangun malam kan. Cengkerik pun tak bangun malam, tidur, relax, senyap. Sunyi, tenang, angin pun sepoi-sepoi bahasa, relax aja. Kenapa malam nampak tenang Cengkerik tak bunyi, ni tak bunyi. Orang jam-jam gitar semua tak dengar, semua tidur belaka kan. Ni kot malam Lailatul Qadar, kita pun semayang. Semayang Allah Akbar, tiba-tiba ada orang makmum belakang kita kan. Jangan takut, teruskan. Jangan takut. Pokoklah Cikgu Amin nak semayang kat sini malam-malam kan. Nak menikmati keindahan lepas tu tengah-tengah semayang, Allahu Akbar, dengar orang ni, Allahu Akbar. Orang ramai. Siapa pula belakang aku ni? Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang. Jangan lari pula kan. Tak apa. Tu Allah nak tunjuk bahawa malam tu ada hamba Allah nak beribadah dengan kita sama, berjamaah. Jangan lari kan. Jadi syaitan-syaitan dah diikat, insyaAllah. So mudah-mudahan bila kita usaha sungguh-sungguh, Allah bagi kita jumpa Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ni tak bagi kat semua orang. Allah bagi tunjuk ke orang yang disayang, dia nak suruh orang tu boleh angkat tangan doa, menangis malam tu kan. Maksudnya Allah nak pilih dia jadi orang yang dapat masuk syurga, dapat lepas daripada neraka tanpa hisap, masuk syurga tanpa hisap. Orang dapat Lailatul Qadar ni. Jangan lupa doakan untuk Nur Azman macam tu. Okey. Baik, ada apa soalan tambahan sebelum kita tutup? Kita malam ni tukar sikit lah. Ada soalan-soalan atau ada tambahan? Nak tanya apa-apa? Ada soalan? Assalamualaikum jadi. Waalaikumsalam. Ada apa-apa? Tak ada Okey, insyaAllah. Jadi kita ada lebih kurang lagi 11 hari, 12 hari. Kita pulun habis-habis. Yang penting tuan-tuan dan puan, saya cerita cabaran ni
Yang pertama, banyak bukti. Yang dulu orang cakap konspirasi, pakatan jahat, teori-teori, sekarang ni bukti mereka dah sebut dah secara lantang di dunia ni tentang apa yang kita sebut sebelum ni, yang kita kata orang cakap apa? Teori, konspirasi. Mereka dah sebut dah. Dan mereka dah sebut dah. Contohnya, dia sebut revolusi 4.0 akan datang seperti tsunami. Jadi tsunami ni bukan air yang datang. Bukan air datang tsunami ni. Tak. Teknologi bukan akan masuk sehingga kita terpaksa ambil. Dan benda tu akan mengubah kita. Benda tu akan mengubah kita, kata kan. Dia orang kata macam tu. Dia akan mengubah. Revolusi tu, teknologi tu bukan mengubah keadaan sekitar kita. Makin senang tak? Mengubah manusia. Kita akan ubah. Dia sebut. Dia dah sebut dah. Semua yang orang sebut pakatan jahat, teori, semua dah disebut dah. Dan dia sebut apa? Dalam masa yang terdekat. Malahan dia dah sebut secara terang-terang kan. 2024, 2025 sampai 2027 mereka sasarkan untuk dia complete control. 2030 dah tak ada penentangan dah. 2030 hanya agenda 21. Orang yang bersama agenda 21 lah akan hidup sampai 2030. Kita akan pergi kepada the final frontier. Dia kata kita akan berhadapan dengan the final frontier. Halangan yang paling besar sekali 2025 dia dah semua digital currency dah berjalan seluruh dunia. Digital ID berjalan seluruh dunia. 2027 dia kontrol semua. 2030 dah tidak ada penentangan. Dah tak ada dah orang cakap ni anti vaksin ke, anti apa ke, tak ada dah. Masa tu, maknanya 2030 dia dah total control. Dia dah cakap dah 29, 13 bulan Mac yang lepas. Dia cakap terang-terang ni. Ni bukan teori lagi ni, dia sebut. Jadi kita hari ni masih duduk di alam kan, alam mimpi-mimpi je. Sebab tu jangan ikut arus. Arus hari ni lalai, leka. Arus hari ni leka, lalai. Kita jangan ikut arus. Kita berpegang dengan prinsip. InsyaAllah esok kita akan bincang apa dia prinsip-prinsip yang kita nak pegang, apa yang boleh insyaAllah telah Allah sediakan untuk menyelamatkan kita. Saya sebut tadi, ada yang tersurat, ada yang tersirat. InsyaAllah. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Mari sama-sama kita baca doa Rabbitah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. واسك اللهم رابطتها وعدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وامتها على شاة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.